Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi diucapkan kepada speaker kita pada hari ini, brothers dan sister. Jadi sebelum kita mulakan majlis, marilah kita membuka kelas kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Okay, jadi hari ini adalah kesinambungan daripada program kita pada malam tadi, dan kita akan sambung hari ini dengan yang mana saya kira sebagai kelas asas keuangan peribadi. Okey, jadi sebelum kita memperkenalkan cikgu kita pada hari ini, sukalah saya untuk bercerita sedikit tentang cikgu kita. Okey, nama cikgu kita pada hari ini adalah Encik Abi Sofyan bin Abdul Aziz, dan beliau merupakan pensyarah KIPSAS dalam pengajian pengurusan keuangan dan ekonomi Islam. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Encik Abi Sofyan untuk memulakan kelas kita pada hari ini. Jadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua. Moga bahagia di hari yang indah lagi mulia. Di pertemuan ini jalinkan kasih sayang, rapatkanlah ukhuwah, ikatan iman, amalkan sifat terpuji dalam pergaulan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar anda semua hari ini? Sihat, alhamdulillah, walaupun tak ramai. Tenaga masih kuat Alhamdulillah. How are you today? Fine. Kaifa halukum? Ana baik, alhamdulillah. Aini? Silakan. Nia Umar. Nia Umar. Alhamdulillah. Pertamanya marilah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana alhamdulillah hari ini kita dapat bersama dalam bengkel asas kewangan peribadi, dan kita bersyukur pada Allah SWT hari ini kita dibangkitkan. Semua orang tidur malam tadi, betul? Anda tidur, saya tidur, tuan-tuan puan semua tidur belakang malam tadi. Tapi ramai tak manusia yang Allah tidurkan dia terus tidur buat selama-lamanya? Ada, betul. Sudah pasti bila Allah pilih kita untuk kita bangkit pada hari ini, mesti ada purpose kan? Mesti ada sebab. Jadi kita kena ucap alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT kerana sentiasa memberi rezeki pada kita, dan hari ini alhamdulillah antara nikmatnya Allah telah memberi kehidupan kepada kita. Tunjuk satu video. Oh, jap. Mana audio? Tak apa, tengok dulu. Why audio? Tak ada audio. Tak ada? Oh, tak ada. Oh, speaker. Okay. Speaker kat bawah, tak apa. Kita tengok apa pula. Okey, apa yang anda nampak daripada video ni? Apa yang kita nampak daripada video tadi? Seorang hamba Allah, specifically sifat dia orang kurang upaya. Tapi sekarang dia tak pakai perkataan kurang upaya lah, kan? Dia panggil apa? Kelainan ni. Bukan kelainan. Ada D lah. Dia memang okey juga singkatan dia, tapi dah lain lah. Kelainan. Dia kelainan ke? Kelainan ke? Bukan kelainan saya rasa. Dia dekat-dekat dah kelainan tu. Kenapa nanti cek? Rasa mungkin lah, betul. Okay, so apa yang daripada video tu kita nampak orang kelainan, supaya dia pergi ke masjid kan? Itu saya ambil video tu di KIPSAS, di Masjid KIPSAS ni. Sebab tu KIPSAS menjadi tuan rumah kepada sukan Paralimpiad. Tahu sukan Paralimpiad, sukan orang cacat kan? Apa yang saya nak tunjukkan, video ni saya ambil khas untuk tunjuk pada student-student saya. Bila saya tengok manusia ni daripada asrama, dia tinggal di asrama KIPSAS dia ke masjid KIPSAS ni lebih kurang adalah 500 meter, sebab masuk setengah kilometer lah kan.
daripada asrama, tak jauh sangat pun. Bagi manusia yang biasa lah, tapi bagi orang yang cacat dalam keadaan jalan macam itu selama setengah kilometer, setengah kilometer masuk menjadi cabaran. Dan dia duduk tingkat 4 dan dia pergi solat ke masjid ni 5 waktu sehari walaupun dalam keadaan itu. Ada kita mampu buat macam tu? Kita pun tak mampu kan? Agak-agak sebab apa dia jadi macam tu? Sebab apa dia sanggup bersusah payah untuk ke rumah Allah? Kenapa? Sebab dia kenal erti hidup dia. Dia tahu apa erti hidup dia. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Biasa dengan surah ni kan, tidak aku jadikan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah padaku, kata Allah kan. So itulah the purpose of our life kan. Itulah matlamat hidup kita sebagai seorang Islam. Dan atas tujuan apa pun kita hidup ni kita seorang engineer, kita seorang dentistry, kita seorang yang belajar med, saya belajar account, seluruh kehidupan kita adalah ibadah sebenarnya kan. Termasuk dalam kita mengurus kewangan pribadi kita, dia pun adalah ibadah. Dia adalah ibadah sekiranya caranya betul caranya betul. Baik. So apa yang kita boleh bangga tentang diri kita? Kita soal diri kita, tuan-tuan perempuan, kita soal diri kita. Sepanjang aku dah hidup berapa tahun ni? General berapa tahun? 22? 23? 20? 20 Muda lagi. Muda ya? Ya tak? Ya. Ya. Kalau first year 19 20. Saya rasa yang datang ni bukan first year. First year. Okay. So generalize katalah hidup kita dah lebih kurang 21-22 tahun kan. So apa yang kita boleh bangga tentang diri kita? Adakah kita ni seorang yang akademiknya bagus gila-gila? Tak, kita tak boleh bangga tentang itu. Tapi dapat masuk universiti, alhamdulillah lakinya. Berbagai compare dengan orang lain kan. Adakah kita ni anak yang soleh, sentiasa mendoakan ibu bapa kita, dengar cakap mak bapak kita, kita patuh pada arahan ibu bapa kita kan? Adakah kita ni orang yang kaya kan? Ada kereta, ada rumah yang besar kan? Apa yang kita boleh bangga tentang diri kita? So kadang-kadang kita ni bila fikir-fikir balik, tak ada apa sangat yang kita boleh bangga tentang diri kita kan. Sebab itu kita kena cuba jadi yang terbaik. Kita kena cuba menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan kecemerlangan yang terbaik itu adalah kecemerlangan dunia dan akhirat kan. Sebab itu kita sentiasa berdoa. Selepas solat kita doa apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa itu daripada surah Al-Baqarah surah Al-Baqarah. So Allah dalam Islam ni maksudnya bukanlah agama yang ritual semata-mata. Bukan agama yang ritual itu maksudnya ibadah maksudnya pergerakan semata-mata. Kita puasa, kita solat, bukan semata-mata begitu. Tetapi agama Islam adalah agama yang merangkumi seluruh aspek kehidupan kita, termasuklah dalam apa yang kita akan insya-Allah berkongsi pada hari ini, termasuk kewangan pribadi kita. Jadi kita kena menjadi yang, kita perlu menjadi yang terbaik. Kenapa kita tengok satu video lagi. Sebelum kita start, kita kena test mic. Dia tak ada audio sepatutnya ada. Kalau ada speaker tu biasanya dia tak buat tu. Saya suruh backup dekat speaker. Kan dah sama. Dia sama kita nampak banyak ni. Tapi kita tunjuk satu video dulu
Okey, apa kita dapat daripada video ni? Kami nak duit. Memang itu yang kita akan bincangkan hari ini, tentang duit. Tapi bukan tu yang saya maksudkan lah. Sebenarnya dalam hidup kita ni, apa isu yang selain duit kat situ, ialah duit dia punya benda yang dicari, tapi apa dia punya bendanya? Competition, that's the right word. Yang saya cari persaingan. Hidup kita ni penuh dengan persaingan, sehingga anda datang sini saat ini pun adalah hasil daripada persaingan, betul? Kalau anda tak bersaing, tak dapat masuk sini, kan? Sebab result anda lebih bagus daripada orang lain, akhirnya anda dapat masuk UAE, betul? Berjaya lah juga, kan? Berjaya juga, baik sikit daripada orang lain, kan? Begitu juga starting kehidupan kita pun sebenarnya, first day in our life as a orang sains ni, semua orang sains kan, mesti tahu kan, kita memang bersaing. Boleh kita hidup kat muka ni, betul? Faham saya? Apa maksud awak? Betul tahu apa? Maksudnya kita di alam apa lagi? Alam rahim alam apa? Alam itulah, kan? So waktu tak wujud lagi pun kenapa boleh wujud, kita semua ni adalah hasil daripada persaingan. So hidup kita from the first day until the end, kita memang bersaing. Dan sampai di akhirat nanti pun kita sebenarnya bersaing juga. Sebab itu ada syurga dan neraka, betul? Sebab itu kita kena lihat balik. Saya suka berkongsi dengan anda, dengan peserta-peserta atau pelajar saya, kronologi penyesalan. Kita ni sebenarnya sentiasa berdepan dengan pelbagai isu, dan
masalah dalam kehidupan kita. Betul? Jadi antaranya lah isu pendidikan lah. Masa awak belajar sekolah rendah, awak belajar sebagai contoh, awak ambil IPSA kan, awak belajar akhirnya keluar result. Macam mana result? Okey, Alhamdulillah. Kalau Alhamdulillah, memang Alhamdulillah, insyaAllah semua saya rasa ni semua IPSA 5A ke ni rasanya tak? Alhamdulillah. Mungkin ya, mungkin tidak. Tapi kalau siapa yang baik, dia akan sebut Alhamdulillah. Kalau siapa yang biasa-biasa je, dia akan sebut kalau lah dulu aku belajar sungguh-sungguh, sudah pasti aku akan berjaya. Kemudian dia masuk sekolah menengah, ambil PMA, sekarang dah tak ada PMA dah, PT3 kan, belajar, ambil PMA, keluar dari result. Bagaimana result PMA dulu? Okey, kalau okey Alhamdulillah. Kalau tak okey, kita akan sebut kalau lah dulu aku belajar sungguh-sungguh, sudah pasti aku akan berjaya. Kemudian ambil SPM, kemudian belajar, akhirnya periksa, keluarlah result SPM. Kalau result SPM bagus, Alhamdulillah. Kalau tak baik, tak bagus, kalau perempuan biasanya mungkin dah menangis kan. Walaupun bagus, mungkin rasa kalau lah dulu aku belajar sungguh-sungguh, mesti lagi hebat result SPM aku. Betul? Kita akan rasa begitu. Kalau lah dulu aku belajar sungguh-sungguh, sudah pasti aku akan berjaya. Kemudian anda semua masuk matrikulasi UAA dan sekarang berada di tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga di dalam kampus UAA ni kan. Pada contohlah sekarang ni semester ke tahun kedua, semester keempat. Jelas siapa paling banyak sekali ni? Semester berapa? Saya 8. Semester ke-8, masuk tahun keempat lah, final year. Final year tak baik sangat. Kita maksud saya nak bagi contoh yang ni sikit, tahun tengah-tengah lah. Katalah tahun kedua, semester keempat. Betul, semester keempat kan? Kalau tak ambil short sem lah, kata tahun kedua kan. Jadi waktu kita belajar, akhirnya keluar result kan. Macam mana result? CGPA RM3.60, RM3.70 ke RM2, RM2.3, RM2.4. Tak faham maksud saya? Kita orang kat KIPS ni panggil gitu je. Ada result pelajar sampai RM5, RM6. Ada. Biasalah swasta kan. Lepas tu bila macam ni, bila keluarlah result anda semua, bila dapat slip kan, ke sekarang tak ada slip lah? Sekarang portal je. Sama saya masih ada, tak, masih matrik je ada slip. Masih matrik kau ada slip ke tak? Ada. Kita sama saya pun belajar AA kat dulu. Ada slip lah. Bila tengok slip tu, slip di list je dapat. Hantar ke rumah. Bestnya. Memang tujuan untuk menunjuk lah tu. Sepatutnya yang lemah-lemah tu yang kena hantar, supaya mak bagi tahu kenapa result kau teruk ni kan. Tapi waktu tu bila kita dapat result atau kita buka slip, apa yang ada dalam hati kita? Kalau dah dulu aku belajar sungguh-sungguh, sudah pasti aku akan berjaya. InsyaAllah sem depan aku akan belajar sungguh-sungguh. Betul? Ada azam kita tak? Ada. Waktu masuk sem depan macam itulah juga. Betul? Begitulah kronologi penyesalan akan berlaku sepanjang awak hidup di UAE ni. Masuk semester 5, masuk semester 6 kan. Akhirnya anda semua akan berkonggo. Tengok kawan-kawan kombo kita, kawan kombo kat Gombak juga kan. Kawan kat Gombak. Di masa kita di Kongo, kita akan ada anugerah. Tahu kan? Anugerah Sultan Ahmad Shah. Dan biasanya setiap kuliah dia ada anugerah dia yang tersendiri. Ada anugerah dia sendiri. Dan biasanya anugerah ni bukan sekadar pride kan, bukan sekadar kebanggaan, tapi di samping di situ ada materialistik punya reward lah. Dapat 2,000, dapat 3,000 jam. Ikutlah sponsor nak dapat berapa. Dia nak sponsor macam anugerah kewangan Islam, tak silap saya, Bank Islam sponsor dapat 4,000 ke 3,000, lupa dah. Waktu itu kita tengok kawan kita, kawan aku ni dia nak sepilik dengan aku je kan, dapat anugerah sebab pointer dia 3.9, 3.8. Kenapa tidak aku yang berada di atas itu? Dan waktu itu kita akan cakap, kalaulah dulu aku belajar sungguh-sungguh, sudah pasti aku akan bersama-sama dengan dia menerima anugerah tersebut. Dan satu lagi tuan-tuan puan-puan, untuk pengetahuan anda semua, bila anda Kongo, dia ada dapat buku tau. Dalam buku tu ada tulis apa? Dia akan tulis nama. Adakah nama saja? Ada bintang. Tahu tak? Mungkin ada yang tak tahu. Bintang untuk menggambarkan status anda. Jadi nama akan disusun mengikut bintang. Siapa yang dapat 3.5 akan dapat 2 bintang. Siapa yang 3.5 until 3 dapat 1 bintang. Siapa yang 3 ke bawah, dia tak ada bintang. So dalam buku annual report, buku convocation tu akan terpapar bintang itu dengan nama anda. Jadi aku tak ada bintang. Rasa apa? Rasa malu lah kan. Tapi kalau siapa yang dapat 2 bintang tu, rasa best kan. Nama dekat atas sekali. Nama saya pun pernah atas juga kebetulan.
Tapi dia tak, dia susun nama ikut objek silap. Dia nak susun nama ikut objek. Dan nama saya tak ada orang yang boleh pintas nama saya sebab saya starting dengan AB. Hanya orang yang boleh pintas saya nama Abdul je. ABD, saya ABI, kan? Tapi batch saya tak ada nama Abdul. Satu. Jadi saya dah pertama. Dalam batch dalam sekolah kuliah saya lah orang pertama dalam sesi tu yang menerima anugerah. Best gila. Tapi tak apalah, itu cerita lama kan. Jadi waktu tu akan menyesal. Tengok kawan-kawan kita dalam keadaan hebat, kita rasa kalau lah dulu aku belajar sungguh-sungguh, sudah pasti aku akan berjaya. Kemudian masuk ke alam kerjaya. Tuan-tuan semua nanti akan masuk ke alam kerjaya. Kalau agak-agak awak lah dengan result yang bagus, result yang biasa-biasa dapat kerja yang bagus tak? Result biasa dapat kerja bagus? Ke orang result bagus dapat kerja bagus? Yang gaji besar, yang gaji mewah, mestilah result bagus secara general, betul kan? Result yang bagus biasanya akan dapat kerja yang bagus, betul? Dan waktu tu kita akan tengok kawan kita dah kerja dengan bagus, so dia dah dapat kemewahan kehidupan, kereta besar, ada rumah besar, ada isteri besar, kan? Kita akan tengok dia dan comparekan dia kita, alamak, tak bestnya aku kerja biasa-biasa je, ataupun tak dapat kerja pun lagi, menganggur, kan? Biasa je kerja UA menganggur, kan? Kira okey lah juga, UA kira okey sikit lah, tapi ada je, adik saya pun ada masih menganggur lagi. Tapi nak cerita kat sini, waktu tu kita akan rasa menyesal. Kalau lah dulu aku belajar sungguh-sungguh, pointer aku bagus sikit, mesti aku dapat kerja yang baik macam dia. Dan waktu itu kita akan kata dalam hati, kalau lah dulu aku belajar sungguh-sungguh, sudah pasti aku akan berjaya. Kemudian gitulah sebenarnya tuan-tuan, perempuan, penyesalan akan berlaku, kan? Akhirnya kita berkeluarga, kawan-kawan kita yang cemerlang tadi pun berkeluarga, kan? Mereka melihat, kita lihat keluarga mereka mewah, hidup, dapat memberi kemewahan pada anak-anak mereka, kan? Lalu kita compare dengan kita, alamak, kita biasa-biasa dia. Lalu kita berkata pada anak kita, wahai Alung, wahai Angah, kalau tak nak susah macam ayah, tak nak susah macam mak, belajarlah sungguh-sungguh. Sedangkan itulah pesanan yang mak bapak kita pernah berikan kepada kita sebelum ini, betul? Adakah itu pesanan yang sama anda mahu berikan kepada anak-anak anda nanti? Tidak mahu, kan? Dan tuan-tuan perempuan, penyesalan ini, kronologi penyesalan ini tidak selesai until di akhirat nanti, tuan-tuan perempuan, kita akan dibangkitkan dan kita akan rasa menyesal. Dan dirakamkan dalam surah As-Sajdah yang biasa kita baca hari Jumaat pagi. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dalam surah ini Allah cerita keadaan manusia di akhirat nanti dibangkitkan, dan waktu itu timbul penyesalan pada manusia, dan manusia berkata pada Allah SWT, absarna, telah kami lihat, kan? Farji'na na'mal salihan, ya Allah, kembalikanlah kami ke muka bumi walau sesaat je, ya Allah. Untuk apa? Untuk kami beribadah padamu, ya Allah. Sebab waktu itulah nampak betul lah ada neraka, betul lah ada syurga, kan? Waktu itu barulah kita menyesal. Tapi tuan-tuan, perempuan, penyesalan waktu itu boleh lagi, adakah berguna? Tidak, tuan-tuan. Penyesalan waktu itu tidak berguna. Bukanlah saya mengatakan bahawa kita nak masuk syurga ni tak cukup, syurga ni tak cukup sebab sampai kita perlu bersaing. Tak, menunjukkan kita perlu menjadi yang terbaik. Itu yang kita perlu lakukan. Kita perlu menjadi yang terbaik. Baik, kita main satu game. Game ni melibatkan kewangan lah. Saya tak sure saya dah ajar awak ke belum, sudah yang pernah belajar dengan saya sebelum ni. Belum, Jadi kita tengoklah. Okey, tuan-tuan, bayangkan tuan-tuan semua dah Kongo. Majoriti bidang apa kat sini? Dentist. Plan Tumbuhan. plan ada juga? Ada. Ada masa pula ia ada baru kan ni? Oh, budak baru. Oh, memang first year sungguh kan ni? Bisa sungguh. Oh, okey. Betul ada matematik, kan? So saya nampak dah dia punya kadar apa? Unemployment itu. Tak saja tak. Bidang pun kadang-kadang memainkan peranan. Contoh yang antaranya bidang yang obsolete dah, antaranya bidang IT. Bidang IT, siapa yang ambil bidang IT sekarang ni agak susah nak mencari kerja. Ya, kita boleh tengok dalam satu jabatan. Awak boleh tengok macam mana kita nak melihat kerjaya kita for future forecast, kan? Kita tengok dalam satu jabatan, katalah UAE. Berapa banyak technician yang diperlukan? Banyak? Sikit?
berbanyak pegawai yang mengurus admin yang diperlukan. Ramai tak? Ramai. Sebab itulah paling banyak sekali orang ambil business admin. Itu paling banyak sekali kursus yang orang ambil. Tapi tak semestinya berjaya. Itulah diploma ataupun pengajian yang ramai juga menganggur sebenarnya. Apa lagi? Yang confirm ada kerja biasanya accountant. Biasa je lah. Sebab mana-mana campak pun memang ada kerja. Memang kurang bagi kewangan. Kat mana-mana jabatan pun ada kewangan kan. Itu contoh je lah. Okay, katalah anda semua telah confirm nanti, okay? Biasanya kerja pertama kat mana? Wow. Kerja pertama kat rumah? Oh, nak berjaga? 70. Tak, your first job. Kebanyakan ni kat sini bukan orang Kuantan kan? Kau faham? Campur-campur kan? Campur-campur. Katalah Perak ke Johor ke Selangor ke kan? Okey, Selangor baguslah sikit. Maksud saya bukanlah Selangor tu bagus. Maksudnya di peluang kerjaya tu banyak. Nak cerita kat sini, kalau siapa mengharapkan kerja ada kat kampung ataupun kat hometown kita, jangan harap. Mereka kerja kampung lah. Maksudnya saya orang Kuantan. Aku nak kerja kat Kuantan je lah. Jangan harap. Maksud saya jangan harap tu kenapa? Sebab job opportunities tu sangat kurang. Biasanya job opportunities kat banyak kat mana? KL. So katalah kita berada di KL sekarang ni, KL Selangor lebih kurang sama lah kan? Okay. Katalah kita berada di KL. Bayangkan anda semua lepas Konvo nak mencari kerja sekarang ni, okay. Dah berada di Konvo, semua eksekutif ikutlah bidang masing-masing. Eksekutif matematik, ada ke eksekutif matematik? Matematik kerja apa nanti apa future job tu? Cikgu swasta kot. Cikgu swasta je. Kalau cikgu dalam bidang mainstream, saya rasa awak tak boleh ikut ni. Dia awak kena pergi KPLI semua bla 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 kan. Yang mana persaingan dia sangat tinggi. UPSI confirm dah. UPSI sendiri pun ramai cikgu matematik yang terapat kan. Sekarang pula itu realitinya. Betul, korang tahu dah realiti ni kan. Mungkin cikgu matematik di Pesyarah pun boleh kan. Tapi Pesyarah pun banyak mana juga nak belajar matematik. Tak apa, InsyaAllah ada rezeki. Swasta sekarang, institusi swasta sekarang semakin berkembang. Tak semesti kita nak belajar yang jenis besar-besar tinggi-tinggi tau. Sekarang ni international school banyak je yang jenis nak minta cikgu-cikgu. Ibu walaupun ajar sekolah dah ajar kanak-kanak, tapi gaji pun boleh tahan juga kalau di Kuala Lumpur kan. Apa ni awak betul? Dentist confident kerja lah kan? Ya betul. InsyaAllah lah. Saya rasa sebab ramai orang sakit gigi di Malaysia. Apa lagi? Awak bidang apa plan tadi? Plan. Specifically apa? Science plan. Oh, buat nursery lah ni? Berarti Okay. banyak kan? Ada prospek juga tu? Ada. Tapi kerja sendiri lah. Nak cekih. Katalah kita berada di Kuala Lumpur, kita duduk di Kuala Lumpur. Apakah soalan saya, apakah belanja-belanja yang kita akan ada dalam sebulan kita belanja di Kuala Lumpur ni? Kita duduk pertama sekali saya dah main game ni tengok. Tak ada kan? Tak ada game. Okey, tak ada, bagus. Dia bekas studio saya dulu. Saya duduk aja CS Community Space kat sini. Okey, apa belanja kita? Rumah. Pertama sekali rumah. Bila belanja rumah pertama sekali fikir makan. Kalau saya pertama sekali saya fikir makan. Itu benda yang paling banyak sekali kita belanja dalam kehidupan kita. Katalah kita di Kuala Lumpur, apakah belanja kita dimakan tu? Makan tu berapa habis? Sebulan. Katalah sehari berapa? Sehari Sehari RM10. Ya ke tak sehari RM10? Di KL ni 20. Makan pagi? Malam. Ya, soalan saya makan pagi berapa ringgit? RM5. Makan tengah hari? 6. Makan sehari 10. Oh, kau makan ayam bakar. Sekali air 7. 7 campur 5 12. Lepas tu makan malam 7. Malam diet. Ya dah kerja dah. Dulu masa belajar ya mungkin gitu. Ni dah kerja 5. Mana? Dia kita cincai pukul berapa tadi 20 boleh? Boleh setuju RM20? Boleh setuju? Okey, katalah RM20 bermaksud RM20. Saya kat sini boleh tak tolong saya panjangkan ni? Saya rasa dia boleh panjang ni. Okey, belanja sebulan tadi pertama makan RM20 sebulan, sehari. Kalau sebulan jadi 600. Betul? 20 kali 30 600. Okey, apa lagi selain makan?
Minyak. Minyak kereta. Sebelum ada minyak kena ada kereta. Takkanlah tulis ada nak bayar minyak, kena ada kereta. So sebagai eksekutif muda, eksekutif muda, apakah kereta yang anda inginkan? Ha? Kereta apa? Kereta mak? Pakcik lah kita mak. Azia sekarang pakai Azia. Iris. Okey, berapa installment sebulan kena bayar? 200. Ha? 600? 740? Ya, betul ke? 600. Kau nak pakai kita yang mahal sikit? Audi. Ha? Kau dah Audi ni lah, baru kerja kau kan? Okey, apa kereta yang sesuai sebagai eksekutif muda? Myvi je lah. Myvi je. Ataupun kalau nak compare Myvi yang baru sikit, Iris kan? Okey, lebih kurang berapa installment sebulan? 600. Kereta lebih kurang 600. Okey. Bila dah ada kereta kena ada? Kena ada minyak, kena isi tong minyak, betul? Takkan nak isi dengan air. Berapa? Agak-agak berapa? Kalau minyak sehari berapa? Sehari 20. Pergi mana ni? Sehari 10. Sehari 10. Tapi memang betul pun, tak pelik pun. Sekarang minyak dah naik. Ya, saya dulu isi RM5 motor boleh tahan seminggu. Sekarang 3 hari je. Sampai tak sedar, tiba-tiba tengah jalan mati dah. Kenapa mati ni? Minyak tak ada. Sebab kita dah biasa. Saya punya rutin, kita dah tahu kita akan isi minyak. Ini saya punya planning lah. Sebab ni kita tahu kita travel tiap-tiap hari benda yang sama. Travel tempat kerja, balik tempat kerja. So sepatutnya minyak tu bergerak dalam keadaan yang sama setiap hari. Jadi saya biasa setiap hari Khamis. Tiba-tiba hari Rabu dah habis. Peliknya, rupa minyak dah mahal. Tak pasal yang awal-awal baru ni kan, minyak ni. Sebab saya tak meter saya rosak kan. Tak pasal. Jadi kita dah ni. Jadi kena tune balik. Kehidupan kita kena tuning balik. Jadi saya terpaksa isi minyak RM7 baru penuh dengan keadaan yang sama, untuk supaya saya tak isi sepanjang minggu. So minyak kata tadi RM10, katalah RM10 300, tapi tak logik lah. RM500 lah kita letak. Kadang-kadang rasa satu ahad pun berjalan, kadang-kadang nak balik kampung, betul? Katalah RM500 kita start Okay, minyak, benda minyak lagi apa ni? Rumah. Kita mesti duduk KL akan ada rumah kan? Ataupun kita duduk menyewa bilik ke apa kan? Agak-agak berapa sewa sebulan? 200. 800 lagi? 600 lagi? 700. 800 tak logik? 600 Tak logik. Kalau rumah, maksudnya kalau kita duduk seorang-seorang, macam itulah. Tapi biasanya kita nak duduk seorang-seorang ni, kita nak share. Nak share ke nak duduk seorang-seorang? Ada yang suka share, ada yang seorang-seorang. Kalau nak jimat, share lah kan? Kata kita ambil purata lah, purata. Ada yang tak nak share, ada yang share. Jadi kalau tak nak share sampai 800, itu pun susah nak dapat kan? Sangat susah nak dapat satu rumah. Rumah apa yang 800 kat KL? Sewa. Rumah flat. Susah juga dapat. Biasa 1,000 lebih juga kan? Rumah flat pun banyak kat KL yang masih boleh disewakan. Awak kena bunuh dulu orang yang mati kat situ, barulah awak boleh duduk kan? Yang ada sekarang semua apartment, orang nak let untuk sewa-sewa kan? Lepas tu yang sekarang kerajaan nak buat rumah prima lah. Tapi itu pun tak siap lagi. Tengah kontrak itu pun dah lari nak cek yang baru pula untuk buat projek tu. Menteri wilayah Kesamaan katanya. Tapi tak tahulah betul tak, saya dengar macam tu je berita dia. Katalah rumah lebih kurang antara 800 mahal tadi dengan sewa bilik mungkin 400 dah dapat kan? Kita letak antara dua-dua tu, letaklah 600. Okey? Mahal sangat? Okey. Okey. Lepas tu apa lagi belanja kita? Pakaian. Oh, macam perempuan lah kau ni. Aku rasa lelaki pakaian umur berapa tak tahu. Saya saja nak tengok cara respon kau orang ni. Saya nak tengok kau punya expand punya nature. Apa yang kau fikir bila ada duit nak belanja? Duit top up. Duit top up. Duit top up betul. Top up ni keperluan dah sekarang ni ke kehendak? Dah keperluan dah. Berapa top up? 20. Oh, hebat kau pakai aspek lah ni. Pakai aspek U-Pack kan? U-Pack boleh dapat 20. Saya masa zaman saya di kampus tu RM10 je sebulan sebab pakai U-Pack. Tapi dah habis umur ni tak boleh lah. U-Pack antara termurah lah saya rasa. Termurah.
Sekarang ni dah macam-macam. Mungkin kan kita ada kesempatan, kita akan berdebat siapakah telco yang terbaik. Kita tahu sekarang ni semua kita Altel, Maxis, ya ke tak? Kita hanya berlawan dari sudut emosi ataupun sekadar persepsi saja. Kita nak kena cek fakta sekarang ni. Apakah telco yang termurah, yang sesuai dengan kehendak semasa sekarang ni? Mungkin berbeza-beza. Lepas ni kalau ada kesempatan, kita akan berdebatkan. Kita dapatkan resolusi, akhirnya kita kalau sokong resolusi, kita tukar pakai ramai-ramai. Okey. Berapa agak-agak top up? Lebih kurang 50. saya rasa 50 tu standard lah. Minimum 50 minimum. Sekali internet lagi. Sebab internet lagi tak kira. Internet 50 pun 50 tu termasuk internet ke tak sebenarnya? So kalau pandai cari plan termasuk. Kalau pandai cek plan termasuk. Pandai cek plan termasuk. Tak apalah, kita cicai 50 sebab awak sekarang ni di alam universiti, mungkin awak tak rasa keperluan banyak call. Tapi hakikatnya nanti bila awak dah kerja, memang top up tu berjalan seperti air. Sebab awak nak bekerja, awak melibatkan orang, bukan melibatkan macam awak ni belajar je, ada juga melibatkan orang, tapi tak seramai masa awak kerja. Tapi tengok nature kerja juga. Kalau macam researcher, dia seorang-seorang, dia dekat Makmal, dia nak call siapa? Memang tak ada. Ada Kak Sarah. Saya rasa ni. Okey. Hidup seorang-seorang. Katalah top up, kita akan transmisi top up, mungkin postpaid pun adalah satu plan yang baik dah untuk masa depan. Nanti kita akan bincangkan. Kita tengok siapa yang menang. Top up 50 sebulan. Okey, apa lagi? Perbelanjaan kita sepanjang sebulan. Bil elektrik. Dah duduk rumah mesti ada bil elektrik, ada bil air. Kita rekaskan sebagai utility. Kena ada astro kat rumah? Tak ada. Nak ada streaming kat rumah? Streaming ada. Kenapa? Kalau kat KL ada Unify. Kalau malam kita tak sah kalau tak ada astro nak tengok bola. Betul tak? Streaming. Mama ada. Okey. So kita pukul rata lah. Elektrik, air berapa? 200. Utility saya namakan 200. Setuju ke? Banyak sangat? 100.5. Setuju 100.5? Setuju. Okey. Utility. Selangor ada air free. Betul tak? Selangor ada air free. KL ada air free tak? KL tak ada air free. Tak apalah, purata 100.5. Boleh terima 100.5 ni di KL ni? Okey. Apa lagi? Belanja kita sebulan. Maintenance AWEX. Saya AWEX je. Saya tambah pula AWEX pula. Ada plural kat situ. Itu kemudian lah belakang sikit awak ni. Apa lagi belanja lain? Apa lagi belanja lain? Itu dia. Semua ni anak derhaka. Dapat gaji pertama sekali makan. Yang tadi beli pakaian. Belanja AWEX. Mak bapak semua last sekali. Mak bapak semua sekali. Berapa nak bagi mak bapak? 500. Ayah 500 mak ataupun sekali dulu? Lain-lain. Saya saja nak tahu agak-agak apa expectation korang sebagai orang tak bekerja lagi. Berapa agak-agak nak bagi mak bapak? 10% seorang. Berapa? 10% 10% seorang daripada gaji. 10% daripada gaji. Maksud kalau gaji 3,000, maksudnya 300. Maksudnya 600 lah kena bagi pada parents. Betul? Gaji naik. Banyak sangat sikit. Ayah bagi balik. Ayah bagi balik. Ayah bagi balik. Ayah bagi mak je lah. Ayah dah kerja kan? Mak pun kerja juga. Tak payah bagilah kalau gitu. Mungkin sekarang ni korang expect untuk bagi banyak ataupun tak bagi langsung ataupun ikutlah. Tapi realitinya nanti komen tak nak bagi pun. Tak apalah. Tapi kita letak dulu nombor. Agak malam. Mungkin korang yang especially perempuan lah, masa saya main game ni biasanya perempuan akan letak nilai yang tinggi-tinggi. Sebabnya dia yelah, bukan kata lelaki ni tak menghargai apa-apa. Tapi biasa kedekut. Bukan kedekut, planning. Itu istilah kita akan belajar hari ni. Antara kedekut dengan planning, apakah bezanya? Okey, kata ibu bapa. Ibu bapa saya letak 500. Saya letak 400 lah, boleh? Okey. Boleh setuju 400? Ibu bapa? Setuju Okey. Ibu bapa. Lagi apa lagi belanja kita? Kita berada di KL. Bayang kalau ada kerja kat KL ni, awak duduk di KL, apa yang belanja kita? Outing. Sekali-sekala mesti nak pergi shopping, nak pergi pawagam,
nak makan KFC, betul? Takkan duduk rumah je, takkan pergi kerja je, kan? Apa? Berapa agak-agak habis ke situ? Ya, 100 sampai. Kalau tak ada sale 200. Apa dia? Kalau tak ada sale 200. Kalau tak ada sale 200. Okey, sebelum pergi sale tu, outing ni nak campur dengan beli barang sekali ke outing saja? Outing saja. Dia ada dua, outing saja dengan shopping dan outing. Tak ada window shopping. Tak sama. Ni kita saya kira outing je. Outing tu bagi makan dengan tengok wayang je biasanya. Shopping tu cerita lain pula. Katalah outing yang tengok makan je. 100. Okay, kita letak 100. Leisure lah. Leisure activity. Leisure tak berapa tadi? 100. Okay. Saya tadi kawan awak sebut pakaian. Pakaian sebulan nak berapa? Ya. Sebulan. Apa trend? Trend korang pakaian sebulan satu baju? Setahun satu baju? Baju raya setahun sekali lah. Baju raya. Baju raya je? Ya dah. Tengok trend. Okey, letaklah kita main untuk setahun. Tak boleh lah kata sebulan tu tak ada langsung. Mungkin ada sikit-sikit, tapi kita pukul rata 100. Okey, pakaian 100. Gaji 50. Pakaian 100. Okey, bila kau ada rumah, apa benda yang pertama sekali kita akan gunakan? Groceries, betul. Groceries and toiletries. Kalau perempuan punyalah banyak daripada atas sampai ke bawah, kan? Dengan shampoo lagi, dengan makeup, betul tak? Kan? Berapa habis di situ? Saya tak kata groceries ni. Groceries lain, toiletries lain. Apa makeup tu panggil apa? Toiletries tak termasuk kosmetik. Accessories. Accessories tu kan di kosmetik je lah. Tapi shampoo tu dikira kosmetik ke? Tak dikira toiletries kan? Okey, katalah campur toiletries, campur kosmetik. RM70. Ubat gigi, sabun, 50. Yalah, cuci muka. Mana cuci muka murah, RM10, RM20 ke? Lebih-lebih ke? Kalau perempuan lagi oiling lah, untuk keriting, untuk lurus, untuk maskara, macam ni kan? Betul di Alam Kerjaya memang korang nak buat macam tu punya? Ya, sekedar belajar pun nak macam tu. Kerja Kerjaya ada duit lagi lah, kan? Masuk Ahlan. Berapa nak habis kat situ? 200. Banyaknya. Setuju ke? Toiletries entah macam mana je dah lupa. Tak apalah, yang penting faham. Berapa? 100. 100, okey. 100. Lagi? Apa lagi belanja kita? Groceries. Mesti dekat apa? Dekat dapur tu nak ada kena makan, nak punya malam-malam kudapan kan? Berapa? Biskut, cikedi, kopi, gula, Milo, 3 in 1, kan? Masak. Itulah kira masak tu kita dah masuk dalam ni tadi. Makan ni sama ada kadang-kadang kita makan luar, kadang-kadang kita masak sendiri. Dia beli barang dapur tu masuk lah tu, kan? Tapi tak termasuk groceries. Berapa groceries kita nak habis? 100. 100 setengah. Setengah. Okey. Adakah itu saja belanja kita? Ada ni belanja lain? Banyak lagi ekonomis ni. Semua ni dapat beasiswa ke? Kan? Dapat daripada siapa? Oh, Baituman. Yang paling banyak? Zakat. Oh, tak ada PTPTN sini? Siapa yang dapat PTPTN sini? Macam sikit je. Yang lain semua dapat beasiswa lah. Tak mengaku dapat PTPTN. Saya sponsor. Kalau Fama tu Alhamdulillah. Kalau PTPTN kena bagi tahu lah. So reality PTPTN berapa bayar sebulan? Dekat 200. So kena bayar tak? Wajib bayar kan? Sebelum awak dapat kerja lagi dah hantar surat lah. Biasanya. So katalah 200. Itu pun minimum, tapi boleh nego. PTPTN dah tak muat dah. Saya letak sini 200. Satu lagi, benda yang korang tak ada dalam ni. Confirm tak ada.
simpanan. Tak ada langsung dapat gaji tu belanja habis kan. Katalah saya nak kahwin, saya pilih siapa katalah saya nak kahwin dengan awak, berapa kena ada? Senyap pula. Itu berapa kena ada? Kalau saya nak kahwin dengan orang ni, berapa kena ada? Sabar, sebelum tu saya tanya, berapa kita nak simpan sebulan? Berapa kita nak simpan sebulan? 1,000? 500 nak simpan sebulan? 200? 300? Minimum 500? Banyaknya. Okey, katalah sebabnya banyak saya tengok trend-trend, banyak orang simpan paling banyak pun 100 ataupun 200. Saya letaklah 200 simpanan. Kau nampak ke? Simpanan letaklah 200. Okey. Letak 200 Okey, berapa yang supaya perlukan untuk kahwin dengan korang? 30,000. Masya Allah. Ke Qurannya senaskah Quran. tak cukup. 30 30. Setuju, semua perempuan senyap je. Maksudnya setuju lah ni. Banyak sangat. Setengah pada tu 15. Murahnya. Ya tak. Market sekarang berapa? Perempuan degree ijazah 10. Ya ke? Kalau tu saya sekarang juga saya kahwin. Atas 20. 12. Atas 10. Apa average kita letak? 15. Atas 10 bawah 20. Bagi saya sekarang ni 20 tu atas tangan lah. 20 tu atas tangan. Berdasarkan pengalaman saya dan kawan-kawan saya. Silap pengalaman saya pula, pengalaman kawan-kawan. 20. Betul? Hantaran lagi, catering lagi. Ya. Tak pernah kahwin. Tapi itu hakikatnya. Betul tak? Nak kena ada 20,000 kalau nak kahwin. Betul? Okey. Agak-agak awal lah. Kalau 200 tu nak sampai 20,000, nak kena ada berapa tahun? 200 kali 10 lebih kurang untuk setahun kan? Baru 2,000. 2,000 kalau nak kali 20,000 kena kali 10. Betul? Maksudnya kena ada 10 tahun. Sayang, kalau kita tunggu 10 tahun lagi, barulah kita boleh kahwin. Betul? Betul tak? Kalau awak kerja, umur lebih kurang apa waktu tu? 24, 25. Termasuk umur 35, barulah kita boleh kahwin sayang. Sebab abang tak ada duit lagi. So ini jelas kat simpan abang 200 sebulan. Umur 35 nanti kita boleh kahwin baru cukup 20. Tapi waktu tu harap-harap masih minta lagi 20 lah. Jangan dah waktu tu dah minta 40 pula. Kan? Itu reality. Itu reality. Baik, tuan-tuan. Sebelum saya teruskan, saya tanya anda semua. Agak-agak lah, awak kerja nanti berapa gaji? 2,500. 2,500. Tak tetap. Tadi simpanan 200. 2,500 lagi? Berapa lagi figure nak letak kat sini? 2,500, 3,000 lagi? 5,000. Ya. 1,500 kot. 1,500. Ya. 10. First degree, fresh graduates 2,500. Okey, secara puratanya berdasarkan pengalaman saya 2,500 je. Kita nak tengok tangga gaji graduate ni, sebenarnya kita nak refer siapa? Kita refer tangga gaji fresh graduate kerajaan. Itu paling tinggi. Swasta hakikatnya lebih rendah. Saya dulu masa kerja Bank Islam, agak-agak berapa gaji Bank Islam fresh graduate? 17, 18. Ya, 18. Okay. Without no elam. Tak ada dah, itu dah bersih awak dapat. Tapi silap, 18 saya up sikit. Saya up sikit. Saya 2,100. Bank Muamalat waktu 1,900. Bank Maybank waktu tu kawan saya 2,500. Yang mahal waktu saya saya ni dah lebih kurang 3 tahun kerja dah, 4 tahun 5 tahun dah. Ni 5 tahun punya cerita lepas. Yang paling mahal Petronas 3,500. Shell mahal sikit 4,000 lebih kurang gitu. Fresh graduate yang saya cerita. So that's the reality. Siapa yang kata 5,000, siapa yang kata 10,000, itu memang luar daripada batas. Singapura punya. Kerja kat Singapura tu cerita lain. Tu semua tipu lah tu. Okey.
Itu semua boil je. Saja dia guna ayat ni. Okey, sekarang ni saya nak tengok. Cuba campur semua ni. 200 campur 600 campur 500 campur 600 campur 600 campur 100 campur 100 campur 100 campur 100 dapat berapa? Dah saya jawapan negatif ni saya nak awak tambah sendiri. Kalkulator dia, answer dia, sila tekan ke sekarang. Tak nampak? Okey, sama-sama tekan apps kalkulator sekarang. 200 tambah 600 tambah 600 tambah 500 tambah 600 tambah 50 tambah 100 setengah tambah 400 tambah 100 tambah 100 tambah 100 tambah 100 setengah tambah 200 3,000. Rasa banyak sangat nilai ni. Satu nombor yang sama je kat sini. Tunggu Syafiq kira betul-betul. Boleh faham tak tulisan saya ni? Boleh. 3750. 3750. Berapa gaji kita? 2,000 setengah. So itulah realiti ibu bapa anda membesarkan anda. Gaji mak bapak ingat besar sangat ke? Tak besar mana pun. Gaji mak bapak kita tak besar mana pun. Sebahagiannya lah. Yang kaya tu kaya, alhamdulillah. Yang especially yang siapa yang boleh sponsor Fama untuk awak belajar tu, tanda mak bapak awak memang stable. Tapi siapa yang ambil PTPTN, tandanya memang sama ada memang ayah awak tak nak sponsor awak. Satu lagi walaupun dia kaya. Ataupun memang dia tak mampu sungguh-sungguh, kan? Tapi saya cakap ni secara general. Maksudnya paling ramai orang yang tak mampu lah. PTPTN memang kebanyakan ambil PTPTN, betul? So inilah hakikatnya. Tapi alhamdulillah akhirnya besar macam ni awak semua, kan? Macam saya besar macam ni juga, kan? Maksudnya cukup makan. Sebab apa? Sebab keberkatan kat situ. Adalah kasih sayang mak bapak tu. Tapi nombor berapa bagi kat bapak? Nombor 8. Nombor 8 priority bagi kat mak bapak. Itulah anak-anak semua sekarang ni, kan? So itulah realiti. Itu pun tuan-tuan, perempuan, cerita ni kalau anda dapat kerja. Kalau dapat kerja baru dapat 2,500. Barulah boleh ada kereta, barulah boleh ada makan, boleh jalan-jalan makan KFC, kan? Barulah semua ni boleh dapat. Barulah boleh menyimpan untuk perkahwinan dan sebagainya, kan? Kalau tak ada kerja, ramai tak graduan yang tak ada kerja? Ramai, sangat ramai. Dan trend UAE pun dah tak. Dulu UAE antara boleh saya cakap fakta demi fakta, UAE jarang yang unemployed. UAE jarang unemployed. I think my batch, saya rasa batch saya semua dapat kerja. Tapi recently UAE pun dah ramai tak dapat kerja. Dah sebab terlampau ramai. Bukanlah kata UAE graduates ni bagus sangat, tapi dia memang penipu lara yang terbaik. Penipu lara ni, kami pernah diberi ayat penipu lara tau. Saya masuk pertandingan rancangan perniagaan peringkat kebangsaan antara IPTA lah, kan? So UAE dapat nombor 3. Projek kita orang, tahu projek perancangan perniagaan kita apa? Simple je, buka kios dekat universiti. Orang lain buat kajian sains, nak buat jual apa dah, ada kajian saintifik lah, sebut research bla, kan? Nombor 1, nombor 2, kita orang nombor 3 je. Lepas tu punya hakim dia kata apa? UAE ni memang projek simple sangat, tapi memang korang pelimpul lah. Dapat, sebab kita orang presentation memang mantap gila lah. Maksudnya dengan slide semua apa-apa. Itu yang kelebihan UAE. Sebab kita menang ke interview. Kebanyakan student UAE dia menang ke interview. Sebab itu awak kena ada skill-skill ni. Bila awak datang macam ni, inilah peluang untuk awak bina skill insaniah. Bila awak mengurus aktiviti, bila awak join program, bukan awak datang kat UAE ni hanya semata-mata untuk belajar. Tak. Sebenarnya ilmu yang lebih penting ialah luar daripada belajar akademik. Bukanlah maksud saya, dia senior saya pesankan saya, academic is number 1, but leadership, organisation is not number 2. Maksudnya dia adalah seiring dan sejalan. Sebab itulah yang menjadi point masa kerja nanti, masa awak nak interview tu critical point. Tapi sebelum critical point tu, yang pertama sekali ialah your result. Sebab your result is the indicator sama ada resume awak tu nak ditarik ke dalam senarai pilihan atau tidak. Betul? So kadang-kadang result teruk sangat, 2.5, 2.6, 2.7, bawah sangat. First place pun,